Blossom Wong, bekas perisik PDRM yang memakai Cheongsam ketika bertugas. Beliau digelar Blossom kerana meminati bunga. Blossom Wong atau nama sebenarnya Wong Koi Fong dilahirkan di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Nama Blossom merupakan nama timbangan beliau yang digelarkan oleh seorang perempuan Inggeris, juga merupakan isteri kepada pegawai daerah Sungai Besi yang pernah tinggal berdekatan dengan kawasan rumahnya. Sejak kecil lagi, saya sememangnya suka berkebun dan menanam bunga. Disebabkan itu, isteri kepada pegawai daerah itu memanggil saya dengan nama Blossom kerana saya seorang peminat bunga. Blossom Wong menyertai pasukan polis selepas tamat pengajian. Pada sekitar tahun 1950-an, selepas berjaya menamatkan pendidikan di peringkat sijil peperiksaan senior Cambridge, Blossom pada ketika itu langsung tidak terlintas untuk menyertai polis. Tambahan pula, ibu bapanya lebih menyokong beliau bekerja sebagai setiausaha syarikat atau guru. Bagi saya, mengajar itu membosankan dan menjadi setiausaha pula kena melayani bos. Sedangkan saya ini orang yang tidak suka dikongkong, ujar beliau ketika ditemu ramah oleh wartawan New Street Time ketika itu. Akan tetapi, beberapa bulan sebelum negara kita merdeka, Blossom menyertai pasukan polis. Minat Blossom terhadap pasukan polis muncul selepas beliau melihat anggota polis wanita yang membuat rondaan di sekitar Kuala Lumpur sambil tampil bergaya dengan seragam polis. Saya kemudiannya memohon untuk sertai pasukan polis secara senyap tanpa pengetahuan ibu dan ayah saya yang sekeras-kerasnya menyuruh saya menjadi guru, ujarnya lagi. Setelah 6 bulan menjalani latihan, pada 1 Ogos 1957, Blossom secara rasminya menjadi anggota polis dengan nama jawatan Superintendent. Blossom Wong Koi Fong dan ditugaskan sebagai inspektor dalam cawangan khas SB Special Branch yang bertapak di Pulau Pinang. Beliau diberikan tugas sebagai perisi undercover menggunakan nama Blossom untuk mencari maklumat rahsia pergerakan komunis. Kerja sebagai ejen undercover nampak sahaja cool, namun bagi saya kerja ini tidak menyeronokkan dan telah menjejaskan masa sosial saya dengan rakan-rakan polis serta keluarga. Kerana sekiranya saya bergaul dengan mereka, dikuatiri identiti saya yang sebenar akan terbongkar. Berdasarkan kenyataan tersebut, Blossom juga dikatakan kecewa kerana tidak dapat memakai seragam polis, sebaliknya memakai baju Cheongsam sepanjang undercover. Walau bagaimanapun, beliau masih anggap tugas polis ini sebagai satu yang menyeronokkan. Apa yang menarik adalah penyamaran Blossom yang berbaju Cheongsam dikatakan berjaya sehingga pihak komunis pada ketika itu langsung tidak menyedari kehadiran beliau, termasuk anggota polis sendiri. Dipendekkan cerita, 4 tahun selepas itu, Blossom diarahkan bertugas di Perak untuk menjaga 5 buah balai polis. Pada tahun 1962, beliau berkahwin dan telah dinaikkan pangkat sebagai pegawai penyiasat kongsi gelap di cawangan kongsi gelap perjudian dan maksiat, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Pada tahun 1966, kegiatan undercover Blossom kelihatan semakin mengganas selepas beliau berjaya menumpaskan pelbagai kegiatan haram melibatkan jenayah seks dan pelacuran, terutama di kelab malam dan pusat pelacuran. Saya masih ingat operasi pada malam itu dalam serbuan beberapa bilik di sebuah kedai Chinese Kopitiam di Jalan Ampang. Kelihatan beberapa orang gadis duduk di atas katil dalam bilik di permis itu. Saya melawat tempat itu sebagai undercover untuk menumpaskan kegiatan haram tersebut. Operasi tersebut berjaya dan kami menangkap beberapa orang gadis tempatan di bawah umur dan seorang daripada mereka mengandung ketika itu, ceritanya lagi. Berikutan prestasi yang terbaik, Inspektor Jeneral Tun Hanif Omar mengarahkan Blossom untuk mengetuai cawangan siasatan bahagian keganasan seksual, penderaan kanak-kanak dan keganasan domestik di Bukit Aman. Blossom serta pasukannya dikatakan anggota polis pertama yang menggunakan kaedah siasatan jenayah melalui ujian DNA dan mendapat latihan daripada Royal Canadian Mounted Police sebelum bersara pada 1993.